Hari ni kita ambil, kalau kita ambil 4 indikator. Mereka kata dah, kami dah buat cantik, kami dah bagi macam-macam bantuan. Tuan-tuan, ada 4 indeks yang menunjukkan bahawa sekarang ni kerajaan gagal menangani masalah krisis ekonomi yang sepatutnya dapat kita kontrol dengan baik. Pertama, apa yang kita sebut IHP, Indeks Harga Pengguna. Sampai hari ini tuan-tuan, yang terbaru bulan Julai, jumlah indeks adalah 4.4%, paling tinggi dalam sejarah negara. Kadar inflasi dalam negara kita. Pada bulan Julai tuan-tuan, kadar inflasi dalam negara kita 6.9%. Zaman kita dulu tuan-tuan, kita perintah 2019. Berapa inflasi? Bawah 1%. Bila inflasi tinggi, maksud apa? Maksud harga barang mahal. Maksud kekuatan ringgit kita untuk membeli rendah. Kita tak jual kepada siapa-siapa. Kita tak jual kepada orang Cina. Kita tak jual kepada orang luar. Kita tak jual kepada siapa pun. Ianya masih di bawah kelolaan Kementerian Keuangan kita yang menguruskan yang mereka duk sebut, kita jual. Yang ni UMNO ngapa duk main ni? Duk hasut. Kita jual harta orang Melayu. Kita jual harta tabung haji. Ni, celaka 22 bulan Pakatan Harapan Pemerintah. Lah duk main lah. Sebab dia nak pastikan bahawa orang Melayu termakan dengan isu ini. Jadi sekarang kita jawab sedikit bahawa audit di semua peringkat, sama ada di peringkat negara, di peringkat internasional, telah menyebut bahawa apa yang kita buat reform hari itu ni adalah proses yang sebenarnya untuk menyelamatkan tabung haji. Telah kurang daripada 22 kali. 22 kali kepada 8 kali. Naik depa angkat balik 22 kali. Naik balik kepada sekarang 22 kali. Lepas tu hampa kata, kamu kata yang kamu jaga Islam, yang kamu jaga Melayu, yang kamu jaga semua ni apa dia? Majlis ingin menjemput penceramah seterusnya. Yang Berhormat Dr. Ismail Saleh, Timbalan Pengurusi Amanah Kedah Merangkap Adun Pengkalan Kuduk. Segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati pengurusi majlis, barisan pimpinan, Yang Berhormat Datuk Zamri sebagai tuan rumah pada hari ini, Yang Berhormat Chamingkai Ahli Parlimen Al-Usta, Yang Berhormat YB Asmiro, Saudara Khalil, Ketua Amanah Al-Usta, Ustaz Rizwan Abu Bakar, semua pimpinan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama saya ucap tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Zamri kerana pada malam ini berjaya mengadakan program ini. Dan saya kira kalau kita dah mula sebegini, bermaksud kita akan ada pilihan raya dalam masa yang terdekat. Setiap 4 tahun lebih, maka inilah di antara cara lama kita untuk kita berhadapan dengan rakyat untuk memberi maklumat. Jadi kalau kita dah mula ceramah macam ni, bermaksud pilihan raya akan diadakan dalam masa yang terdekat. Terdekat tu bila tuan-tuan? Terdekat tu mungkin besok, mungkin selepas daripada bajet, mungkin tahun depan, tetapi semuanya tarikh tu adalah dekat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, puak-puak yang ada sekarang ni, yang perintah sekarang ni, yang kita tak tahu siapa kerajaan. Sekarang ni tuan-tuan kita tak tahu yang disebut oleh YB Chamingkai tadi. Komponen yang ada dalam tu, ada UMNO, ada PAH, ada Bersatu. Kita tak tahu siapa yang memerintah ni, bercelaru sungguh. Pasal apa mereka bercelaru tuan-tuan? Pasal mereka hari itu bukanlah mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang ke-14. Mereka dipilih tapi bukan majoriti. Mereka dipilih tapi bukan dipilih untuk memerintah.
Yang dipilih untuk memerintah adalah kita, Pakatan Harapan. Lalu kita memerintah, tuan-tuan, sebaik sahaja kita memerintah. Bermula daripada hari yang pertama, tuan-tuan, ada orang yang cemburu, ada orang yang iri hati, ada orang yang tak seronok dengan pentadbiran daripada Pakatan Harapan. Lalu, tuan-tuan, mereka berpakat daripada dalam kerajaan yang tuan-tuan tahu siapa? Bersama dengan yang di luar daripada kerajaan PAH dan UMNO. Pakat, tuan-tuan. Akhirnya, kerana gelojoh mereka, kerana nak berkuasa mereka, kerana mereka tak tahan kita memerintah, lalu mereka secara jahat, secara non-demokratik. Kalau ikut demokrasinya tidak demokrasi, tuan-tuan, mereka pakat, mereka lompat membentuk suatu pakatan baru yang akhirnya mereka dakwa ada majoriti dan mereka bentuk kerajaan sampai sekarang. Sejak daripada itu, tuan-tuan, sejak daripada langkah Sheraton sampai sekarang, negara berada dalam krisis politik, krisis ekonomi, krisis kesihatan tu kira dah agak reda apabila COVID-19 dah agak kontrol sekarang ni. Sampai hari ni, tuan-tuan, krisis politik ni, tuan-tuan, macam saya sebut tadi ni, dalam kerajaan kita tak tahu siapa yang memerintah. Duduk tekan sama sendiri. Dan sekarang ni pun, tuan-tuan, Presiden UMNO duduk tekan yang disebut kluster Putrajaya untuk mengadakan pilihan raya dalam masa yang terdekat. Tak kira lah, banjir-banjir, tak peduli. Tuan-tuan, mereka ni sangat gelojoh. Dan tuan-tuan, mereka gelojoh, mereka nak kuasa pasal mereka tahu sebahagian daripada mereka, tuan-tuan, setelah Najib masuk dalam, baru ni walaupun Zahid lepas, tuan-tuan, dia ada lagi 40 lebih kes, iaitu kes hari tu ni, kes visa dia tu, dia lepas, tapi ada lagi akal budi, hiasan akal budi yang akan dibicarakan nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sampai hari ini krisis politik, sampai hari ini krisis ekonomi, yang secara tak langsung apabila krisis ekonomi berlaku, yang teruk siapa dia? Yang teruk rakyat. Krisis ekonomi bermaksud krisis periuk nasi kita, krisis pekerjaan kita, krisis kita nak cari duit setiap hari. Hari ni kita ambil, kalau kita ambil 4 indikator. Mereka kata, tak, kami dah buat cantik, kami dah bagi macam-macam bantuan. Tuan-tuan, ada 4 indeks yang menunjukkan bahawa sekarang ni kerajaan gagal menangani masalah krisis ekonomi yang sepatutnya dapat kita kontrol dengan baik. Pertama, apa yang disebut IHP, Indeks Harga Pengguna. Sampai hari ni, tuan-tuan, yang terbaru bulan Julai, jumlah indeks adalah 4.4%, paling tinggi dalam sejarah negara. Tuan-tuan, indeks harga pengguna ni bermaksud harga barang. Harga barang, ya, kita kata minyak dah mula turun. Contoh, minyak paket dah mula ada. Ayam dah mula turun. Tepung gandum dah mula kita dapat. Ya, tuan-tuan, tetapi secara keseluruhannya indeks ini sekarang tinggi. Bermaksud sebahagian besar daripada harga barang mahal. Bila harga barang mahal, siapa yang kena? Siapa yang kena, tuan-tuan? Mak Long, Pak Long, orang Lostak, orang Kuala Nerang, orang Baling, orang Sik, orang Kuala Terengganu, orang Sabah, orang Sarawak, semua kena. Pasal apa? Pasal harga barang mahal. Pasal apa? Barang mahal. Pasal kegagalan kerajaan sekarang menguruskan negara. Krisis ekonomi. Yang pertama. Yang kedua. Ni, belakang kita ni ada bank. Orang panggil OPR. Rate kadar OPR. Tak semena-mena, tuan-tuan, dia nak atasi masalah inflasi dan seumpamanya. Hak kita buat loan dengan bank ni, hak kita buat pinjaman dengan bank. Kalau pinjaman baru, tak apalah, dia naikkan OPR. Ini pinjaman hak lama pun. Kita buat pinjaman rumah dulu ni, kita buat pinjaman kereta dulu ni, pelbagai pinjaman yang kita buat, dia naikkan rate, dia naikkan kadar, menjadikan semua orang yang membuat pinjaman akan terkesan. Banyak mana? Mengikut jumlah pinjaman kita. Ada yang mungkin terkesan RM200, RM300, ada yang RM1,000, ada yang RM1,000 lebih. Sekali lagi, tuan-tuan, nak menunjukkan kegagalan kerajaan mengawal harga barang, inflasi dan seumpamanya. Akhirnya, dia beban siapa? Dia beban
rakyat lagi sekali. Bukan dia beban bank, dia beban rakyat. Yang ketiga tuan-tuan, kadar inflasi dalam negara kita. Pada bulan Julai tuan-tuan, kadar inflasi dalam negara kita 6.9%. Zaman kita dulu tuan-tuan, zaman kita dulu kita perintah 2019. Berapa inflasi? Bawah 1%. Bila inflasi tinggi, maksud apa? Maksud harga barang mahal. Maksud kekuatan ringgit kita untuk membeli rendah. Kuasa membeli rendah. Ini yang berlaku sekarang. Dan yang keempat, kita pergi laju-laju pasal nak jimat masa. Yang keempat tuan-tuan, duit ringgit kita ni, kalau kita nak compare dengan duit di luar sana tuan-tuan, duit US, duit Singapura, dengan US hari ni tuan-tuan, zaman hari tu ni 2.8. Zaman hari itulah. Satu USD, RM2.8 kita. La RM4.50 lebih. Tuan-tuan, 4 indeks ini menunjukkan bahawa kegagalan kerajaan Ismail Sabri, BN, PN, PAS, semua yang ada dalam tu menguruskan ekonomi negara yang menjadikan tuan-tuan bebanan kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak tutup ceramah saya dengan 4 lagi saya nak bagi angka-angka kita. Tadi saya bagi 4 angka, itu angka-angka nak menunjukkan, indeks nak menunjukkan bahawa kerajaan yang ada sekarang ini gagal. Dan 4 poin yang seterusnya adalah saya nak tunjuk bahawa bagaimana kejayaan kita memerintah hari itu walaupun dalam konteks negara 22 bulan, dalam konteks ni Kedah 24 bulan 2 tahun. Kita nak cerita hak ni Kedah ni tak dan. Nah, bila-bila kita buat lagi kita cerita hak tu pula. Kita cerita hak Sanusi, kita cerita hak kerajaan Kedah pula. Tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, kejayaan besar kita adalah apabila kita telah membaiki sistem kehakiman kita. Tuan-tuan, Najib yang masuk hari ni tu, yang dipanggil merpati tu tuan-tuan, masuk hari ni, kat mana dia duduk kita pun tak tahu. Duduk hospital Ceras ke, duduk Kajang ke, kita pun tak tahu. Pasal apa dia masuk? Pasal pendawaan di zaman kita setelah dia dibebaskan di zaman dia. Di zaman dia tuan-tuan, dia pecat AG, dia pecat Gani Patail, dia pecat pegawai-pegawai SPRM, dia pecat menteri-menteri. Pasal apa? Pasal dia nak lantik AG baru. AG baru orang UMNO, orang Kelantan. Dia kata apa? Dia naik-naik je, dia kata Najib Razak tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Kejayaan besar kita adalah meletakkan sistem ini pada tempatnya adil pada hari ini. Tak kira siapa. Hang menteri ke? Hang orang bawah ke? Kita nampak perubahan itu ada dah. Kalau ada kesalahan, tak kira siapa. Dulu, bila nak salah je, dia alih tiangkul. Macam tadi ubah AG. Ubah AG, naik-naik hak baru je, kata Najib tak salah apa. Zaman kita menang, kita ubah balik. Dan ini adalah kejayaan yang besar kita. Tuan-tuan, kejayaan yang besar kita juga adalah apabila selain daripada sistem kehakiman tadi, tuan-tuan, kita juga, tuan-tuan, berjaya antara lain, kita mengawal harga barang sebagaimana yang saya sebut tadi. Harga barang zaman kita, indeks-indeks zaman kita berlainan dengan apa yang ada pada hari ini. Yang ketiga, tuan-tuan, kejayaan kita, tuan-tuan, kita menyelamatkan apa yang disebut banyak harta-harta orang Melayu, termasuk di antaranya tabung haji. Tabung haji, siapa yang rosak, siapa yang jahanamkan tabung haji? UMNO Barisan Nasional. Zaman Aziz Rahim, tuan-tuan, memunggah harta tabung haji, menjadikan akhirnya liability dengan aset tabung haji, tuan-tuan, jumlah aset lebih rendah daripada jumlah liability. Tetapi dia nak bagi dividen juga, dia ambil jenis skim Pak Mantelo. Kita simpan, ada duit, dia bayar. Rupa-rupanya dia bayar itu jumlah keseluruhan aset yang ada lebih rendah daripada liability. Apabila kita masuk, kita buat reform, kita ubah. Kita susun hak mana yang untung, kita letak satu tempat. Hak mana yang rugi, kita letak satu tempat. Kerajaan suntik melalui special SPV, tuan-tuan.
termasuk tabung haji yang ada tu, yang kita sebut raya tu. Nah, kita tak jual kepada siapa-siapa, kita tak jual kepada orang Cina, kita tak jual kepada orang luar, kita tak jual kepada siapa pun. Ianya masih di bawah kelolaan Kementerian Keuangan kita yang menguruskan yang mereka duk sebut kita jual. Yang ni UMNO ngapa duk main ni? Duk hasut. Kita jual harta orang Melayu, kita jual harta tabung haji. Ni celaka 22 bulan Pakatan Harapan Pemerintah. Lah duk main lah. Sebab dia nak pastikan bahawa orang Melayu termakan dengan isu ini. Jadi sekarang kita jawab sedikit bahawa audit di semua peringkat, sama ada di peringkat negara, di peringkat internasional, telah menyebut bahawa apa yang kita buat reform hari itu ni adalah proses yang sebenarnya untuk menyelamatkan tabung haji. Tuan-tuan, kepada orang Islam, kita tak lupa juga di zaman kita. Pasal dia kata kita ni tak jaga Melayu. Mereka kata kita ni tak jaga Islam. Mereka kata kita ni nak ubah perlembagaan. Tuan-tuan, saya sebut. Tuan-tuan ingat, judi. Nah, lesen yang diberikan kepada cabutan khas. Cabutan khas ni tuan-tuan, kalau buat banyak kali, banyak income kepada negara. Kita telah kurang daripada 22 kali. Nah, 22 kali kepada 8 kali. Naik depa angkat balik 22 kali. Nah, naik balik kepada sekarang 22 kali. Lepas tu hampa kamu kata yang kamu jaga Islam, yang kamu jaga Melayu, yang kamu jaga semua ni apa dia? Tuan-tuan, saya kira beberapa hujah yang saya beri tadi ni, sebab masa pendek sudah cukup untuk kita mendapat sedikit maklumat, untuk memastikan apabila sampai pilihan raya nanti, kita sudah tahu untuk menilai siapa yang kita nak pilih. Ya, kita banyak kelemahan, tetapi dalam masa 22 bulan, 24 bulan di Kerajaan Kedah ini, kita telah mampu mengubah sesuatu, membuat sesuatu. Dia dengki dengan kita, dia kata kalau puak-puak ni perintah sampai habis term, kami tak dapat perintah sampai bila-bila dah. Pasal apa? Sampai rakyat dah mula dapat beza antara Kerajaan Pakatan Harapan dengan Kerajaan UMNO Barisan Nasional pada dahulu ni. Jadi, dia main apa? Dia main persepsi. Last point saya. Poin yang terakhir saya adalah indeks rasuah. Sangat penting tuan-tuan. Jadi kita baiki sistem kehakiman. Kita banding harga barang. Kita telah selamatkan banyak aset-aset Melayu. Akhir sekali indeks rasuah tuan-tuan. Masa kita perintah tuan-tuan, negara kita berada 10 anak tangga. Rasuah kita lebih rendah tahapnya apabila berbanding dengan mereka sebelum tu. 2019. Mereka perintah balik, tuan-tuan, 2019, 2021 baru ni, naik 10 anak tangga balik. Rasuah sesuatu yang telah merosakkan negara kita. Kita susah hari ni, tuan-tuan, sebab kita kehilangan duit yang terlalu banyak. Antaranya urus takbir dan juga rasuah. Kita hilang setahun sebanyak 60 bilion satu tahun. Kalau kita belanja Kerajaan Kedah, tuan-tuan, satu tahun 1 bilion, maka jumlah ketirisan, jumlah duit hilang itu, jumlahnya untuk kita takbir urus negeri Kedah ini selama 60 tahun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.